sama-sama Puan Moderator, Puan Nuriza, rakan sekerja saya. Assalamualaikum juga diucapkan kepada semua hadirin. Selain daripada penyelaras kita, Dr. Suzy pada pagi ni, Puan KU, Ketua Unit Puan Zurina ya. Okay, right. Marilah kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita lalui hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita berkongsi hari ini diterima Allah sebagai pahala amal ibadat kita dan menjadi asbab dan ganjaran untuk kita dalam memperolehi A untuk PSPM dalam mata pelajaran biologi yang akan datang ya. Okay, right. Saya nak tanya, agaknya kan sebab ada pelajar yang buka mikrofon ni, Sharifah. Okay, Sharifah. Agak-agaknya sebab apa Sharifah dijemput untuk menghadiri workshop pada hari ini ya Sharifah? Saya rasa untuk saya memperbaiki cara saya belajar biologi. Ya, okay, right. Ya betul Sharifah, itu adalah antara sebab anda semua dijemput untuk menghadiri workshop. Bukan calon-calon orang tau, hanya orang yang terpilih sahaja yang dijemput untuk menyertai bengkel pada kali ini. So memang setiap tahun unit biologi akan menjalankan bengkel-bengkel, pelbagai jenis bengkel, pelbagai jenis khusus yang diberikan kepada pelajar-pelajar biologi. Tapi disebabkan oleh pandemik pada kali ini, kita terpaksa jalankan secara online. Teknik VPK pada kali ini akan dijalankan secara online juga dan anda semua alhamdulillah beruntung sebab telah terpilih untuk menyertai khusus ataupun bengkel teknik pada kali ini ya. Okey, dan anda semua sedia maklum sebenarnya anda semua berpotensi untuk mendapat A. Itu sebab kita jemput. Okey, setakat ni belum lagi A tetapi masih berpotensi untuk mendapat A. Okey. Maaflah suara saya pagi-pagi ni dia ni sikit ya, dia serak-serak sikit. Okey, right. Cuba pelajar-pelajar semua klikkan pada bahagian komen. Klikkan pada bahagian komen. Ada nampak tak komen kat situ? Dekat bahagian komen tu dia ada satu link untuk pergi ke www.menti.com dan juga saya selitkan kod untuk join Mentimeter tersebut. Cuba klik dan kemudian pergi ke Mentimeter. Okay, letakkan kod dekat situ 88148999. Okay, so saya akan present dekat sini. Okay, ada jumpa tak? Okay, kalau jumpa tu, boleh terus pergi kepada Mentimeter tersebut. Ada soalan yang ditanya di situ. Okay, so bengkel kita pada hari ini sebenarnya adalah bengkel teknik visualisasi penjanaan kendiri, teknik VPK, tetapi kita khususkan juga sebab sempena kita nak menyambut PSPM nanti, right? Okay, teknik VPK yang kita jalankan di sini adalah VPK dan pemikiran kritikal dalam pembelajaran topik berkonsep abstrak. Okay, so dapat tak masuk dekat situ pelajar-pelajar semua? Dan kod dia sekali lagi. Kod dia 8814899. Madam saya madam dekat chat box saya tak ada link tu. Oh, tak ada link tu, kenapa ya? Saya pun tak Saya pun tak ada. Oh, you pun tak ada.
Okey, ada yang dah tulis dan dah masuk. Kalau tak boleh, okey, cuba buatkan satu tab yang baru. Lepas tu tuliskan www.menti.com. Okey, lepas tu dia ada join presentation. So bila kita klik pada join presentation tu, kita kena masukkan kod. Okay, so soalan dalam Mentimeter ni adalah soalan apa yang anda faham tentang visualisasi. Sebab hari ni kita nak belajar tentang teknik visualisasi penjanaan kendiri. In English, we call it as self-generated visualization. Okay, so bagi saja apa saja, ada 3 entries dekat situ, apa sahaja yang you faham tentang visualisasi. Okay, very nice. Right, so maksudnya ramai jugalah yang faham ya tentang apa itu visualisasi, orang putih panggil visualization ya. So kita ada bagus, imagine, gambarkan sesuatu, creating images, ya sangat-sangat bertukar sebab ramainya pelajar yang boleh masuk dan memberikan maklum balas ya. Okay, very good. So kita ada peta minda, maksudnya masa di sekolah dulu pun you all pernah tengok, ada diagram. Sangat cantik ya, dia punya pattern dia bertukar-tukar. Okay, saya bagi masa 1 minit je lagi. Right, so dekat sini kita dah cukup masa ya. Okay, terima kasih pelajar-pelajar semua. Very good. So maksudnya anda sudah pun mempunyai latar belakang ataupun kita panggilkan sebagai prior knowledge on what visualization is ya. Okay, so izinkan kat sini kalau saya campur English, BM, I think it's okay sebab dekat dalam kelas pun kita campur-campur juga, right? Okay, so akhirnya kita dapat satu pattern yang very very interesting, very colourful kalau kita tengok kat sini. So word cloud dekat sini dia tunjukkan yang paling besar, maksudnya yang paling ramai memberi clue ataupun maklum balas tentang apa yang anda faham tentang visualisasi adalah bayangan, membayangkan, gambaran, imajinasi, okay, peta minda, imagine, animation, yes. So all that, those are all visualization. Very good. So maksudnya you all dah faham lah, right? So terima kasih banyak-banyak. So kita dapat kumpul ni ya KU, cantik sangat. Rupanya pelajar-pelajar kita memang faham tentang apa itu visualisasi. So sekarang ni yang dia orang nak tahu untuk memantapkan lagi pembelajaran mereka pada hari ini adalah bila kita dapat menggunakan teknik visualisasi. Ya. Okay, right. So kita stop dulu dekat dekat Mentimeter kat sini ya. Okay, kita stop dulu. Right. So sebelum kita nak start gear untuk bengkel pada kali ini, okay, kita nak start gear.
Okay, so saya nak hidangkan satu video lah tentang visualization. Right, so saya harap sangat yang you all boleh nampak. Boleh nampak tak making mental images ni? Boleh. Boleh, bagus. Okay, ini adalah, ya? Boleh nampak ya? Okay, bagus. Oh, saya harap anda juga boleh dengar jugalah nanti. Okay. Boleh dengar tak? Boleh. Do it when you're ready. Using mental images will help you to succeed. Take the information that you just read, make a mental image, paint it in your head. When you are reading and you don't quite understand, think about the story that you're holding in your hand. Using your mind to picture words from the book can help you to see without having to look. Have you ever felt like you don't know what you've read? Well, there's no need to worry, just visualize instead. When you use a picture to make sense of the plot, you will start to understand and use it quite a lot. So listen in closely so you don't miss out, because making mental images is what it's all about. Here's something you need to memorize. Close your eyes, now visualize. Use yourself in the story when you read it. Read it like something that's give it your best shot, just gotta give it a go. Maybe images will help you understand. Use yourself in the story when you read it. Read it like something that's give it your best shot, just gotta give it a go. Maybe images will help you understand. Yo, you can use a strategy at all times. We don't only use it when we're reading the lines. Before you begin to read the very first page, use the title and word as your very first stage. Use your mental images to make a prediction. It is helpful when you're reading factual or fiction. Yeah. Use the five senses to jump into the book. Touch, hear, taste, smell, and don't forget to look. Pretend you're at the movies using your eyes. Picture the story and visualize. Highlight the words that stand out to you. Descriptive words, now there's a clue. Relating the words to things that you have seen, to people that you know or places you have been. By looking at the pictures you made in your head, this will help you to remember what you just read. Lose yourself in the story when you read it. Read the words of the go. Give it your best shot, just gotta give it a go. Make the images will help you understand. Lose yourself in the story when you read it. Read the words of the go. Give it your best shot, just gotta give it a go. Make the images will help you understand. Yo, I see it in my mind, man. If you're visualizing, girl, Yeah. making sense images. So, You see what I see? yeah, man, I picture it differently. That's alright, y'all. We all see things differently. Yeah. Okay, right. So kita pun dah habis dah tentang okay, so kita pun dah habis dah. Itu macam mana? Bersesuaian tak dengan apa yang maklum balas you all terhadap Mentimeter tadi? Betul kan? Right? Boleh dengar ke saya? Sesuai. Boleh. Sebab takut cakap sorang-sorang, takut line problem. Okay, right. So kita dah tengok dah. Okay, cuba tengok sekarang ni. Ini adalah salah satu hasil kajian saya semasa saya peringkat master tu. Ada seorang pelajar saya masa tu dia tingkatan 4 lah sebab dia belajar osmosis ya. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya apa yang dia tunjukkan? Ada tak kita ada pelajar yang boleh respon dekat sini? Apa yang dia tunjukkan? Dia guna analogi air terjun. Ya, dia betul. Dia guna analogi air terjun. Betul. So, cuba cerita sikit lagi. Daripada kepekatan tinggi akan masuk ke kepekatan rendah. Ya, lagi? Apa yang you nampak lagi? Betul tu. Dalam membran plasma. Jadi sebenarnya apa yang dia nak sampaikan kepada kita?
Ia tidak menggunakan sebarang tenaga. Betul, tidak menggunakan sebarang tenaga. Betul. Lagi? Dia mengikut keturunan kepekatan. Betul, mengikut keturunan kepekatan. Okay, maksudnya sini, dia boleh mengekspresikan osmosis itu dengan hanya melalui gambar. Betul kan? Jadi kalau kita tengok, oh osmosis. So bila kita tunjuk kat sini, kita akan dapati the movement of water sebab yang dia tunjuk adalah air. So the movement of water from higher concentration to the lower concentration through the membrane plasma. Nampak? So segala detail kat situ daripada definasi yang ada pada osmosis itu ditransformkan ke dalam bentuk gambar. Dan daripada teks ataupun daripada definasi kepada bentuk gambar, dan kemudian dia akan make sure daripada gambar dia boleh transform balik kepada patah-patah perkataan yang diperlukan. Itu sebabnya bila kita membuat visualisasi apa yang terbayang, ini yang terbayang di dalam kepala dia lah, yang dia terbayangkan dalam minda dia, dia nampak air terjun tu. This is a very good example of analogy ya. Terima kasih kepada yang respon tadi. Alright. Okay, so yang ini pula adalah hasil kajian semasa saya buat PhD dan sampel pelajar ini adalah pelajar Kolej Matrikulasi Perak juga, right? So kajian yang saya buat ni adalah tentang kita karbon dan kita dapati pelajar ni dia suka melukis sebenarnya. So maksudnya bila kita tanyakan sesuatu, saya tanyakan tentang pengetahuan dia tentang kita karbon dan kemudian dia boleh memberi gambaran-gambaran seperti ini. Tetapi pelajar kadang-kadang dia confused bila ada buku rujukan yang tunjukkan gambar yang a bit complicated like this, right? Okay, so dia akan mencari-cari lah yang mana satu nak tunjukkan kita karbon. This is so complicated, right? So mereka akan memula membuatkan visualisasi mereka sendiri supaya apa yang mereka faham itu mereka akan dapat ingat dan kemudian dia akan ceritakan balik, right? Tapi ada juga pelajar yang sangat simple macam ni pula. So dia hanya tunjukkan okey, carbon dioxide dia sebab dia adalah gas yang terlibat dengan kita karbon. So dia hanya tunjukkan carbon dioxide. So kalau macam ni, ini adalah pelajar ni dia simpan informasi tu untuk diri dia. Sebab hanya dia sahaja yang tahu apa yang dia fikirkan. Hanya dia sahaja yang tahu the whole story of what she or he have drawn, right? So itu saja yang kita tahu, right? So agak-agak you all kan yang mana yang paling you all rasa very recommended untuk pembelajaran you all? Gambar 1, 2 atau 3? Satu. Ya, betul. Majority pilih gambar 1 kan. Sebab apa gambar 1? Cuba bagi alasan sikit. Lebih simple dan mudah Sebab faham. simple. Colourful, ada gambar lembu cantik kan? Ringkas. Ringkas. Okey, lagi apa yang you all nampak? Ringkas tapi banyak maklumat yang ada. Dia padat. Dia bagi maklumat yang ada dekat situ. Maklumat yang ada dekat situ contohnya macam gambar rumah yang keluarkan asap. You see? Nampak dia ada tunjukkan kalau asap dah tentu kita kaitkan dengan pembakaran, combustion. Right? Kemudian dia tunjukkan pokok. Sebab pokok ini selalunya akan dikaitkan dengan fotosintesis whereby the carbon dioxide is taken for photosynthesis. Right? Kemudian ditunjukkan ada gambar binatang. Okay, sebab apa dia tunjukkan gambar lembu? Sebab dia nak tunjukkan decomposition of the tinja yang lembu ni punya stool najis ni kan. Okay, so apa lagi yang ada dekat situ? Yang paling penting kat situ details. Kadang-kadang small details kita tak perasan tapi sebenarnya penting. Apa dia? Rumput. Rumput? Nak buat apa rumput? Daripada rumah, pokok dengan lembu tu keluarkan karbon dioksida. Ya, keluarkan carbon dioxide. Macam mana dia nak tunjukkan yang dia keluarkan carbon dioxide? Kita ada anak panah. Ya, Warna, ada warna. anak panah. Ada anak panah. Ada warna. Oh, okey. So, biasanya gambar yang kita nak tunjukkan dalam satu-satu konsep, just make sure that you have the visuals yang you boleh relatekan dengan apa yang you faham.
Kemudian mesti ada sedikit maklumat sebab bukan kita sahaja yang faham tapi orang lain pun boleh faham. Dan kita pun sepatutnya nak tunjukkan ada movement atau aliran, kita nak memantapkan lagi konsep itu, kita tunjukkan arrow dekat situ. Okay? Right, so jom kita tengok yang selebihnya. Okay, ini adalah hasil dapatan masa saya buat kajian hari itu. So 90% daripada 60 orang pelajar yang saya interview itu melukis gambar yang macam ni. Sama sebiji apa yang korang cakap tadi. Mesti ada arrow, mesti ada visuals, mesti ada maklumat dekat situ, mesti dia punya maklumat tu nampak macam ringkas tetapi dia dapat menyampaikan message. Right? Okay, next. Tapi daripada 60 orang tu, 10% daripada mereka akan melakukan yang macam ni lah, konsep yang macam ni. Okay, so bila dia melakukan konsep macam ni, maksudnya dia ikut sahaja, dia hafal sahaja apa yang cikgu dia ajar pada waktu tu lah. Okay, bila cikgu tu tunjukkan macam ni, so dia pun akan keluarkan macam ni. Alright, so korang tahu tak apa VPK ataupun visualisasi penjanaan kendiri yang bagus sekali? Bila korang boleh buat apa? Boleh melukis. Betul Minda. Bila korang Flowchart. bila boleh keluarkan semua visuals kan. Tetapi lebih bagus sekiranya apa yang korang baca tu daripada teks tu, korang boleh nampakkan di dalam kepala otak korang ni, nampak bentuk seperti movie. Nampak bentuk macam wayang di tengah berjalan. Korang membuat penceritaan korang sendiri based kepada teks tersebut. Ni kalau dekat US, kecil-kecil lagi dah belajar dah tentang visualization ni. Macam mana kita nak visualize. Alright, so tadi ada yang cakap pasal peta konsep. Yes, betul. 95% membuat pemetaan konsep macam ni. Okay, pemetaan konsep di mana dia tunjukkan aliran dia, dia tunjukkan visuals, tetap dia nak tunjukkan visual sebab dia nampak keadaan itu. Right, so the best thing kalau kita boleh visualize, maksudnya kita boleh transformkan pada on piece of paper. Itu bila kita nampak keadaan tu, kadang-kadang pelajar ni bila dia nampak benda di dalam dia nampak benda di dalam minda dia. I'm trying to speak nicely, that's why. Okay, so dia nampak perkara-perkara yang sepatutnya dia bayangkan, dia imajinasikan di dalam kepala dia. Okay, tetapi mereka tak transform. Okay, dia tak pindahkan apa yang dia nampak tu pada kertas. So, yang mana yang lebih sesuai? Sama ada you startkan, dudukkan kat dalam kepala ataupun you transformkan apa yang you baca on a piece of paper. Which one would you use? Transformkan. Betul. Yes. Bila kita transform, sebenarnya kita akan lebih nampak sebab kita boleh check, sebab kita boleh discuss dan kita boleh repeat kita punya discussion tu. Alright? Okay. Jom tengok lagi apa yang ada. Right, so ini adalah antara juga gambar yang dia tunjukkan. You see, nampak dalam keadaan yang sangat menghiburkan. Kalau kita tengok sini, kucing kejar tikus. Dia nak tunjukkan ada top level of consumer kat sini, ada primary consumer. Ada bulan lagi, tak tahulah kenapa nak buat bulan. Okay, kemudian ada fire nak tunjukkan combustion, right? So macam-macam. Ini menunjukkan different people will have different visualization. Tetapi just make sure that the visualization can be read by anyone, right? Sebab apa? Sebab nanti kalau you tunjukkan visualisasi yang salah berdasarkan daripada teks yang you baca ataupun you tunjukkan visualisasi yang blur, okay, yang tidak jelas. So next time nanti you nak bayangkan macam mana? Is it going to be the same or is it going to be different, right? Okay, so dalam bengkel kita hari ini, kita nak fokuskan kepada VPK dan juga pemikiran kritikal. So pemikiran kritikal tu maksudnya selain daripada kita membuat visualisasi, sebab you all semua dah tahu dah apa maksud visualisasi ni. Maksudnya keluarkan visualisasi sendiri. Tapi dalam visualisasi kita tu, kita pun kena punchkan juga dengan pemikiran kritikal. Betul atau salah? Maksudnya kita sentiasa membuat analisis terhadap visualisasi kita itu. Sama ada visualisasi ni betul ke, tak ke, betul tak? Korang selalu fikir macam tu kan?
Betul. 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 Ya, apa lagi yang selalu korang fikirkan kalau buat visualisasi? Betul ke konsep dia? Betulkan konsep dia lagi? Orang lain boleh faham tak? Ya, orang lain boleh faham tak? Okay. So, kita sentiasa ada satu rasa apa tu, intuition macam tu kan? Intuition macam tu, sama ada orang faham ke tak? Orang faham ke tak? Okay, tetapi hari ini yang kita nak bagi tahu, pemikiran kritikal tu bila kita boleh gabungkan visualisasi itu dan kemudian kita boleh lakukan analisis dia. Okay? Okay, so yang tertera dekat sini, alamak ada juga dia punya spelling error kat sini ya. Okay, so visualisasi dan juga pemikiran kritikal ni adalah cara bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan untuk menyimpan, kemudian untuk meningkatkan daya tahan memori kita, memory retention kita. So kita gunakan visualisasi gambar-gambar tersebut. Alright, so and of course kalau pemikiran kritikal itu dia berlaku pada aras yang tinggi. Okay, kenapa aras tinggi? Sebab bila kita menganalisis, okay, so dan kita boleh meningkatkan keupayaan kita untuk mengaplikasi. Okay, contohnya tadi macam kita tengok gambar-gambar analogi tadi kan. So gambar-gambar dia boleh kaitkan dengan persekitaran. Itu satu pemikiran yang tinggi, bukan pemikiran main-main punya tau. Pemikiran yang tinggi-tinggi. Dan berfikir dan fikir ini merupakan langkah dalam problem solving. Okay, kalau kita nak selesaikan masalah, especially dalam matematik, dalam biologi pun kita nak selesaikan masalah, kita perlukan visualisasi dan pemikiran kritikal ni untuk kita menangani ataupun menyelesaikan masalah. Alright, so apa yang kita nak buat? Okay, so kita nak perlu, the first thing kita nak kena tafsirkan maklumat lisan dan menggambarkan konsep ini. Betul tak? Itu yang kita selalu buat kan? Okay. Betul. Betul. Okay, Betul, yang seterusnya adalah untuk keupayaan untuk kita lihat, lepas tu kita faham, dia kata berimajinasi, lepas tu kita buat konsep. Ini semua secara teori yang memang kita dah buat dah. Okay, dan memang kita dah buat dah. Okay, dan kemudian apa yang penting kat sini ialah kita kena kreatif lah. Sebab kita nak membuat imajinasi tu bukan senang dik. Kan? Bukan senang. Kita kena berfikir secara kreatif. Right? Okay. So, ini adalah yang saya buat kerja saya dululah masa PhD tu. So, daripada lebih daripada 60 jam interview pada 60 lebih pelajar. Kemudian kita buat transkrip, kemudian kita buat coding, kita analisis dan inilah hasilnya. Okey, apa yang pelajar-pelajar lalui sepanjang masa dia belajar tu, so dia ada proses-proses yang terlibat. So proses-proses yang terlibat ni adalah proses perhatian. So maksudnya pelajar tu kena fokus. So bila pelajar tu fokus, dia akan cuba cari kata kunci. So the first thing selain daripada fokus, pelajar kena cari kata kunci. So kata kunci itu kenapa? Sebab kata kunci itu akan lead to the next process. That is the coding process. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil sebagai proses pengekodan. So proses pengekodan ini membuatkan kita dapat berimajinasi, membuatkan kita dapat mereka bentuk model mental kita. Tahu tak apa maksud model mental? Siapa-siapa yang advance kat sini? Okey, kau senyap tu diam je lah. Model mental tu maksudnya apa yang kita faham. Apa dia model yang dah bila kita faham, kita akan nampak benda tu dan benda tu sentiasa ada di dalam kepala otak kita. Contohnya kan, bila kita cakap tentang fotosintesis, apa yang you all bayangkan? Pokok dan cahaya Daun. Daun, pokok dan cahaya matahari kan. Okey, sebab apa? Sebab korang dah faham benda tu daripada masa korang belajar fotosintesis dalam sains darjah 4. Okey, korang dah faham dah benda tu. Jadi, korang sedang dah pun membina model mental. So, model mental ni ada di dalam kepala korang ni sampailah bila-bila. Right? Itu yang dimaksudkan dengan model mental. Okey, lepas tu bila korang nak membuat satu model mental tu, korang kena buat semakan dengan
pengetahuan korang yang lampau. Pengetahuan tu adalah bentuk audio, maksudnya bunyi-bunyi suara. Dulu lecturer saya dulu pernah cakap bahawa fotosintesis ini terdiri daripada pembentukan glukos. Seolah-olah korang terdengar-dengar suara dia. Macam sekarang lah. Korang mesti lepas ni terdengar-dengar suara saya sedang bercakap. Okay. Lepas tu, korang akan nampak bentuk visuals. Right? So, korang akan nampak bentuk visuals kat situlah sebab apa yang korang belajar, korang akan nampak bentuk visuals tersebut. Okay, hasil daripada garapan kat situ, kita akan dapatkan satu lakaran model mental. Maksudnya, korang kena lukis. Yang tu yang korang kena lukis. Dan hasil daripada lukisan korang tu, korang kena boleh semak, boleh gunakan selalu. Okay, ini kita panggilkan sebagai proses mnemonic visualization. Right? So, boleh gunakan selalu tapi dengan janjinya, satu, kena rajin. Okay, so kalau pelajar-pelajar tutorial saya, pelajar amali saya, biasanya saya akan kata, satu je keyword. Kau bolehlah cari banyak-banyak keyword dekat dunia ni tapi satu saja keyword saja yang penting dalam hidup kita iaitu apa? Mana student saya? Rajin. Iaitu rajin. Rajin. Rajin apa? Rajin solat, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Okey, kemudian rajin membaca, rajin melukis. Semuanya mesti kata kunci dia ialah rajin. So kalau tak rajin, tak jadi apa benda. Kalau rajin, semua benda jadi. Alright? Okay, jom kita pergi to the next one. Alright, so saya nak tengok. Ini adalah salah satu VPK yang saya dah hasilkan. Okay, bagi menggantikan maksud-maksud yang saya nak bagi tahu kat you all. Iaitu satu, the first thing that you need to know is that you need to focus. Okay, contohnya dalam bengkel hari ini, you have sacrificed your morning sleep, lepas tu your morning time, you punya breakfast, you have sacrificed maybe antara you all yang tak makan lagi kan, masuk rushing sebab baru bangun tidur. Okay, apa pun on top of that, you mesti fokus. Right? So the first thing yang you kena ada dalam VPK, teknik VPK ini adalah fokus. Kalau tak fokus, tak jadi apa-apa dek. Alright, so kemudiannya daripada fokus itu, tunjuk. Apa yang saya nak tunjuk dekat sini? Kunci kejayaan. Cari kata kunci. Kunci Keyword. kejayaan. Yes, Oh, saya dengar tu. Kunci penting. Ampun, kunci kejayaan. Tak ada love kat situ ya. Okay, so yang kita nak cari bila kita belajar ni, lepas ni korang nak belajar kan dengan lebih efektif, betul tak? Okay, so first thing, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagilah aku fokus pada hari ini. Bagilah selama 1 jam yang aku nak belajar pada hari ini. Ya Allah, bagilah aku betul-betul dapat masuk hari ini. Bagi aku betul-betul faham. Okay, so bila dah fokus dah macam tu, so the first thing yang you mula pegang pensel adalah mencari kunci. Apa dia kunci? Kata kunci. Right? Kata kunci. Tengok kat sini gambar kunci yang cakap I love you. Okay. Alright. So ini adalah kata kunci. So the next thing yang kita dah cari kata kunci, apa yang kita nak buat sini? Kita akan berimajinasi. Kita membuat bayangan kita sendiri. So macam-macam masuk dalam kepala otak kita. And all those information must based on the prior knowledge. Must based on the knowledge that we have learned before. Right? So kita kenalah belajar, kita kena faham. Lepas tu baru kita boleh berimajinasi. Dan bila kita berimajinasi, it must based on the keywords yang kita dah pilih. Tahu tak apa keywords yang kita nak pilih ni? Ramai pelajar yang tak tahu macam mana nak cari keywords yang betul ya. Apa dia keywords yang betul? Bila kita nampak descriptive word, maksudnya descriptive word tu word yang boleh kita huraikan. Word yang kita huraikan itu mestilah words yang relevant ataupun related kepada topik yang ditanya dalam soalan tersebut. Itu yang kita nak pilih. Alright? Okay, so lepas kita berimajinasi, kita pun akan sketch and add on some labels, captions
arrows and lines. Okay, saya boleh lukis gambar macam ni. Caution, this side up. Saya boleh lukis macam ni. Tetapi saya takut orang tak faham apa yang saya nak sampaikan. Itu sebabnya saya tuliskan bahagian sini. Jadi dalam visualisasi you all itu, dia mesti ada satu gambar. Tapi bila you rasa gambar tu macam tak berapa nak yakin you punya gambar tu, okay, apa benda gambar yang aku lukis, aku ni tak tahulah nak lukis apa. Okay, hanya buatkan satu lakaran dan kemudian you tambahkan saja label, caption, tambahan maklumat sedikit, kemudian ada arrows, ada line sekiranya perlu. Okey, sebab you nak tunjukkan dalam lakaran you tu sesuatu yang you faham, yang menunjukkan konsep you. You boleh je ambil daripada mana-mana image, tetapi kalau dia tak menunjukkan satu konsep yang betul, tak bermakna apa-apa. Okay, next step, bila dah lukis dah lakaran, you tak boleh simpan saja lakaran tu. So you have to check. So tengok gambar check ni, cantik bukan main, macam aiskrim aja. Okay, you have to check. So either you check with your lecturers, you check with your friends, okay. So mesti ada buat checking, mesti semak. Ataupun you boleh semak sesama you bila you tengok balik kepada teks. You tengok balik benda yang you belajar tu. Okay, bila korang rasa okay, sesuai dengan ni, daripada konsep yang korang belajar, adakah dia boleh menceritakan semula apa yang korang lukis tu? So korang kena check macam tu. Okay, dan kemudian bolehlah digunakan untuk mnemonik di mana korang akan discuss. Okay, korang akan discuss dengan kawan-kawan. Okay, dan kemudian kalau kawan-kawan kata, baguslah kau punya visuals ni, aku faham. Sebab apa? Sebab dulu masa kajian saya, ada pelajar dia kata, saya tak pandai nak membaca, dia kata. Maksudnya saya malas nak baca sebab saya kena fikir sendiri. Tetapi saya suka bila kawan saya ceritakan dekat kepada saya dan saya absorb apa yang saya dengar tu. Dia itu adalah kemahiran dari segi audio. Tapi kawan saya tu bila dia bercerita dekat saya, dia tunjukkan gambar lukisan yang dia buat tu dan saya faham. Dan bila saya check dengan dengan teks yang daripada kawan saya cerita tu, memang betul lukisan tu. Jadi lukisan tu mesti boleh dibawa kepada meja perbincangan. Okay, so korang faham tak? So the first thing kita mesti ada fokus. Dalam teknik VPK korang mesti ada fokus. Okay, kemudian mesti cari kata kunci. Yang ketiga mesti berimajinasi. Dan yang keempat mesti buat satu lakaran. Okay, so bila kita buat lakaran, kita masukkan kita masukkan labels, caption, arrows dan juga lines kalau penting. Kemudian yang seterusnya kita akan checking. Kita akan buat semakan dan kemudian akhirnya kita akan berbincang sama ada visuals yang kita hasilkan itu menepati konsep atau tidak. So inilah yang akan kita buat dalam workshop pada hari ini ya. So kita akan menggunakan teknik-teknik ini semua dan hasilnya masa you all present nanti dia akan menunjukkan satu presentation konsep yang mantap. So kita akan tengok dari situlah. Okay, contoh dekat sini. Kalau kita dapat kat sini kan, ini adalah chapter 1. So salt is a sodium chloride compound. So kalau kita tengok sini, kita nak cari keyword sebab tadi keyword kan. Okay, keyword yang kita nak kena, the first thing yang kita nak kena tengok. So salt is a sodium chloride compound. So sodium chloride is the keyword. Okay, dan kemudian diikuti dengan compound. Jadi macam mana korang nak visualize? Ada siapa-siapa sini yang boleh cepat sikit bagi respon? Korang nak visualize apa? Apa yang korang nak visualize? Cepat. NaCl garam. NaCl garam, sodium chloride, betul. Lagi satu. Kita nak tunjukkan dia compound. Macam mana kita nak tunjukkan dia compound? Sama dengan. Sama dengan? Macam mana cakap? Dia bergabung ke tak bergabung? Dia bergabung lah. Dia bergabung. Okay, so adakah gambar ni yang you all nampak? Ya. Betul. Tengok
You get the point now. Okay, so daripada kata kunci, kemudian ada kata kunci yang lain. So bila kita gabungkan, so ini korang dah belajar masa korang start belajar sodium chloride dan tingkatan 4 kimia. Betul tak? Okay, so dari saja tu, bila you all dah tahu tentang pengetahuan, tengok senang je korang nak visualize, right? Okay, cuba tengok. Bagus sangat siapa yang respon tadi. Minta maaf lah saya tak nampak siapa yang respon ya. Saya hanya nampak skrin kat sini sahaja. Alright, so dalam banyak cerita ni, so masa chapter Molecules of Life ni, ada satu yang kita nak tunjukkan keyword dia yang menunjukkan satu relevancy yang sangat penting kat sini. Okay, so nampak attracted. So, korang pun tunjukkan, okay, kita dah tunjuk dah sodium chloride compound. Lepas tu kita nak tunjukkan dengan macam mana sodium chloride compound ni attracted to water. Okay, so kita pun lukislah gambar macam ni. So, kita akan nampak. You see, so you boleh lukiskan visuals tetapi you need to punch in semua details-details yang kecil tu supaya satu visuals ni akan menceritakan to the whole concept. So, itu sebabnya ada yang tunjukkan gambar saja tapi berhati-hati gambar tersebut betul tak konsep dia, ya? Alright. So, next one. Saya bagi yang senang kat sini lah. Okay. Cuba bayangkan, siapa dalam ramai 95 orang takkan saya dengar satu jenis suara saja. Mana suara-suara budak perempuan ni? Okay. Pertamanya saya nak tanya, yang mana dia punya keywords? Sepasang burung sedang berkicau di atas sebatang dahan pokok. Okey, satu dah buat. Sepasang burung. Berkicau. Sebatang Di sebatang pokok. Dengan pokok. Dahan pokok. Betul. Okey, so semua tu adalah keywords yang penting yang akan menuju kepada visualization yang kita nak buat. Macam mana gambar visualization tu? Ting-ting. Okay, so betul tak ada sebatang dahan pokok? Ada sepasang burung? Betul. Dan burung tu sedang berkicau. So tunjukkan dengan music kat situ. Alright? So ini yang kita maksudkan. You need to have the correct keyword, correct imagination and correct visualization. Alright? Okay. So ada yang tunjukkan gambar macam ni. Kesian gambar burung ni kan duduk atas dahan kering pula tu. Okay. Kalau macam ni pun ada tunjuk juga macam ni. Okay. So doesn't matter as long as the visualization is yours dan you boleh menceritakan balik kepada konsep yang kita nak buat. Okay. Saya tunjukkan contoh yang saya buat dekat sekolah Kedah dekat situ. Dia belajar tentang cell division, right? So apa yang dia nak tunjukkan sini, nampak? Dia boleh saja tunjukkan gambar-gambar visuals tapi yang penting apa yang tunjukkan sini. Nampak? Dia boleh labelkan, dia takut orang tak faham. Dia boleh labelkan, kemudian ada dia punya arrow dekat sini. You see? Ini yang semasa ceramah yang saya buat ataupun bengkel yang saya buat tanpa online lah. Okay, yang ni offline. Okay, kemudian nampak dia masukkan add some caption dekat sini. Right? Ini adalah contoh-contoh lah. Okay, so saya juga membuat teknik VPK ini dah lama dah. Okay, secara seriousnya di Kolej Matrikulasi Perak dan kemudian pelajar-pelajar ini saya tunjukkan lakaran visualisasi mereka dalam YouTube saya lah, Roselle Edu TV. So siapa yang pernah tengoklah. So ada banyak bengkel-bengkel dan juga yang saya tunjukkan dekat sini. Termasuklah teknik pun saya pun menggunakan teknik VPK untuk menyelesaikan masalah ya. So kalau if you are interested, please pergi ke Roselle Edu TV. Tak subscribe pun tak apa, janji tengok saja. Okay? Right. So selain daripada tu, teknik VPK pun saya boleh mengajar menggunakan teknik VPK ini dalam menjawab soalan lah, soalan esei. Okay, so maybe next time kita boleh bincang minta kepada KU untuk kita belajar pula macam mana nak membuat menjawab soalan esei dan menggunakan teknik VPK, right? So next is the selain daripada VPK ni, so kita pun boleh nampak isi hati pelajar-pelajar kita. Ada yang tunjukkan nilai murni, contohnya macam ni. Okay, so I'm hungry. Wow, food. Nyam, nyam, nyam. Dan selagi dia cakap,
Alhamdulillah. Ini dia nak tunjukkan fagositosis lah yang dia ambil yang diinspirasi daripada permainan Pac-Man. Alright, so ini yang digunakan dalam kehidupan seharian. Ini saya ambil sampel daripada Kedah. Okay, so kebetulan budak ni serupanya dia bekerja di kedai teh, kedai kopi. Dia kerja kat kedai kopi, so dia tunjukkan osmosis itu macam mana. So boleh masuk daripada kecurunan kepekatan, kemudian masuk ke dalam satu kolej. Dia kata kolej lah, yang tak ada ayak, dia kata. Okay, so melalui membran separotelat sebab kat sini adalah penapis sayap, penapis teh, dia kata. Okay, so ada yang tunjukkan macam mana nak ingat kromosom, so dia menggunakan tangan dia, you see. So they are very very creative untuk tunjukkan benda-benda macam ni. Alright. Okay, so bila bercakap tentang kreatif, yes, ini adalah hasil daripada lakaran mental pelajar Kolej Matrikulasi sendiri. So ini tahun lepas punya cerita lah. So dia nak tunjukkan apa yang dia belajar. So dia buatkan, nampak ni Maleficent, ada Snow White. So mereka membuatkan cerita-cerita tetapi semuanya akan jadi konsep mereka. Okay, supaya mereka boleh ingat dan dia relate dengan kehidupan dia. Okay, contoh lagi macam phosphorus cycle. Dia nak tunjukkan phosphorus cycle. So dia tunjukkan apa yang ada, macam mana phosphorus cycle tu boleh dialirkan, masuk ke dalam bumi, masuk balik ke dalam pokok. Kemudian pokok ini akan dibawa masuk ke dalam badan haiwan yang memakannya. Alright? So nampak perkaitan dekat situ dan mereka sangat kreatif dalam menunjukkan diorang punya visualization sendiri. Right? Tetapi berhati-hati sebab dalam visualization mungkin ada miskonsepsi. Itu yang sebabnya kita perlu semak. Itu sebabnya kita perlu adakan discussion sebab kita tak nak berlakunya miskonsepsi dekat sini. Contohnya seperti dia tunjukkan enzim yang ada dekat sini. Okay, this is not, ini bukanlah sesuatu yang tepat nak tunjukkan hasil daripada tindakan enzim. Okay, kemudian gambar telofasa. Okay, korang dah belajar dah gambar telofasa tu kan? Apa yang miskonsepsi dekat sini? Apa yang miskonsepsi kat sini? Tak dapat? Okay, miskonsepsi kat sini bila dia lukiskan sel plate dekat tengah-tengah sini. Betul dia tunjukkan cleavage furrow, tetapi dia tunjukkan sel plate nampak macam ada vesicle dekat sini. So sepatutnya kita tak adalah vesicle yang sini nak tunjukkan tentang telofasa and cytokinesis ya. Alright? Okay. Dah habis itu saja tentang teknik VPK. Very very simple. Kat sini siapa yang berani ambil cabaran kat sini untuk ingat balik apa yang saya dah tunjukkan dalam steps of VPK tadi. Apa dia? Langkah-langkah pertama. Saya start dengan fokus. Okay. Saya nak kurang saja. Fokus. Okay. Nama siapa Kak? Fatih Nazira. Fatih Nazira. Okay, Fatih Nazira daripada kelas mana Fatin? MCT 30. 60-30. Okay, cuba kita tengok ya Fatih Nazira. Kalau berjaya menjawab soalan ni, saya akan hantarkan satu food panda ke rumah awak. Okay, berhati-hati. Kalau salah memang tak dapat lah. Okay, yang pertamanya. Apa yang pertama yang kita nak tunjuk kat sini? Atas sini. Atas sana kunci. Kunci. Tengok. Keywords. Betul. Okay, dapat satu dah. Okay, kemudian? Imagine. Okay, betul. Imagine. Okay, imagination. So, kita kena ada knowledge dekat sini. Lepas tu, selepas kita membuat imagination, apa yang korang nampak kat sini? Sketch. Okay, betul. Sketch, kena masukkan label, caption, arrows and lines. Lepas tu kita nak buat apa? Check. Check. Okay, lepas tu? Discussion. Discussion. Barulah kita ada extra knowledge. Tahniah Fatih Nazira. Fatih Nazira, you duduk kat mana? Perak.
Ya, tahulah perak kat mana. Perak tu besar. Sungkai-sungkai. Sungkai. Okay, you dekat Sungkai. Fatin Nazira, selepas kita habis Google Meet ni nanti, jangan keluar terus. Nanti saya akan minta nombor telefon dan juga alamat ya. Okay, Food Grab boleh sampai kat tempat you tak? Food Panda. Rasanya tak kot sebab saya dekat kampung. Allah, kawasan kampung sama macam Bukit Teja ni ya, tak ada Food Panda. Okey. Tak apa, nanti kita akan fikirkan bila you balik ke college, saya akan lakukan sesuatu untuk you lah. Alright? Tahniah Fatin Nazira. So bila you Thank boleh you. memberi jawapan macam ni, apa yang you bayangkan? Fatin, apa yang you bayangkan? Sampai keluar semua jawapan-jawapan yang betul ni. Saya bayangkan kalau saya fokus lepas tu contoh burung berkicau sepasang burung berkicau di atas dahan pokok kan. So saya fokus benda tu, lepas tu saya cari keyword dia. Lepas cari keyword tu saya imagine. Imagine lah gambar burung semua tu kan. Lepas tu saya sketch kat kertas. Okey, lepas betul. sketch tu saya check lah betul tak kan daripada keyword tu. Lepas tu lepas check tu saya discuss dengan, tak ada discuss tapi tunjuk kat kawan. Kau faham tak daripada gambar ni apa benda macam tu. So maksudnya dari segi penceritaan tu memang lekat dekat kepala kita kan? Okey, adakah gambar-gambar yang saya masukkan tadi tu, adakah at the same time you boleh bayangkan juga? You boleh ingat tak? Boleh. Okey, terima kasih Fatin Nazira daripada M6T30. Well done Fatin. Good job. Alright, so we have come to the end of teknik VPK ini dalam bentuk secara teori lah. Sekarang kita nak masuk kepada challenge. It's a 30 minutes bio ace challenge kita panggil kan. Memang setiap kumpulan tu, dalam satu kumpulan kita ada 5 students dan setiap kumpulan itu kita bagikan tajuk yang berbeza-beza lah. Okay, tajuk yang pertama is you need to visualize. Okay, visualize and draw the overview of passive and active transport across the plasma membrane. Ada kumpulan yang mendapat visualize and draw the comparison in the bulk transport across the membrane. Okay, dan seterusnya sampailah nombor 6. So dalam kumpulan masing-masing saya juga dah selitkan subtopik mana yang you sepatutnya refer supaya you get the whole concept. Itu sebabnya saya bagi kat sini bukan setakat teknik VPK tetapi saya juga bagikan sebagai pemikiran kritikal. Sebab apa? Sebab saya nak you membuat satu comparison, membuatkan satu perbandingan, okay, melakukan satu analisis macam mana you nak menghasilkan satu konsep. Dan insya-Allah kemungkinan apa yang kita buatkan ini, hopefully kita doa supaya apa yang kita buat hari ini akan masuk ke dalam PSPM supaya kita akan dapat result yang bagus ya. Alright, so ini yang kita akan buatlah dalam masa 30 minit dan kemudian lecturer yang ada dekat sini kita ada Puan Nuriza, Dr. Suzy, Puan Zurin. So dan saya juga, kami akan cuba untuk facilitate you all. We try to knock and we try to communicate with you through the chatting box, can komen juga. Okay, dan kemudian just to make sure that you have the correct concept before you start your presentation. Yeah. Okay, so saya nak tunjukkan jugalah kat sini. Okay, kejap ya. Okay, so untuk 30 minutes bio challenge ini, so I would like to suggest to you, untuk 2 minit tu korang bahagikan kerja seperti siapa nak jadi wakil untuk presentation lakaran. So maybe 1 or 2 presenters untuk presentkan nanti. Kemudian siapa nak buat semakan, maksudnya tunjuk, okay, check konsep yang kita buat ni betul tak. Okay, kemudian siapa yang nak upload image, kalau nak upload image ataupun nak insert image. Okay, siapa yang nak membuat lakaran dengan tools yang ada kat dalam G-Drawings. Okay, so you bahagikan kerja-kerja, jangan ambil terlalu banyak masa, take 2 minutes only. Kemudian untuk 5 minit seterusnya, konsep yang betul untuk setiap tajuk tu korang bincangkan betul-betul. Okay, betul tak? So mesti ada communication macam ni, right? So
kemudian dengan bila dah ada konsep yang betul, sebab kita pun dah bagi tajuk sejak dari semalam, maybe you have a discussion among yourselves also. Okay, so you boleh teruskan dengan buat lakaran. So 20 minutes untuk buat lakaran dan 3 minit terakhir itu you standbykan dengan you punya presentation. Right? Okay, so inilah yang saya recommendkan untuk you all untuk buatkan untuk jalankan 30 minutes bio challenge ini, right? So ini adalah contoh dalam G-Drawings yang pelajar-pelajar tutorial saya buatlah. So ini dia lakarkan sendiri, kemudian dia labelkan, right? So ini. So you boleh gunakan, okay, tekan sahaja dekat arrow kat sini, select line, kemudian you boleh scribblekan dia, okay? So bila you scribblekan kat sini, you boleh apa yang you nak buat lah. Okay, itu sebabnya dia tak akan ambil masa yang banyak, okay? Right, kemudian if you have something simple like this, you can use the scribble tools. Kemudian ada juga pelajar saya yang, dia buatkan yang ni. Dia kata yang ini ambil masa yang lebih sikit. Dia kata sebab saya kena buat granulosa cells tu satu. So banyak juga. So it's up to you which one you want to use, right? So yang penting kat sini mesti ada label, mesti ada arrow. So kalau you boleh nak menceritakan konsep, you ceritakan ada flow, you kenalah buat apa yang patut, ya. Yeah? Okay, contoh lagi macam ni. This boy dia nak menceritakan ataupun nak bagi tahu tentang the role of hormones. Okay, this is one of the good examples, ya. So di mana dia akan ceritakan, okay, so progesterone secreted by corpus luteum. So kemudian dia tunjukkan gambar Pak Gad. Kenapa gambar Pak Gad? Sebab Pak Gad selalu tahan, dia kata. Dia sekarang selalu tahan. Jadi maintain the thickening of endometrium ni dia tunjukkan dengan gambar Pak Gad lah. Okay, kemudian estrogen. Kenapa dia tunjukkan gambar spanner, gambar screwdriver tu? Sebab itu adalah akan mengingatkan dia kepada repairing. Dia kata, you see. So contoh lain lagi, saya cut ya. Contoh lain lagi seperti luteinizing hormone. So dia crumble, kronyokkan kertas ini sebab itu akan nampak seperti corpus luteum. Okay, jadi dia akan ingat, oh corpus luteum ni nampaknya macam kertas macam tu. You see, so these are the things that you can emphasize, you can add in your sketch. Tak semestinya kita nak ikut je dekat dalam buku, tetapi kita buat model mental kita iaitu apa yang kita faham. Right? Okay. Kemudian cuba tengok yang ni. Okay, stages in oogenesis. So kalau kita tengok sekali imbas, sama je macam dalam buku. Betul, tetapi dia masukkan sedikit elemen dekat sini supaya dia mudah faham dan dia mudah untuk present. Contohnya seperti stop dekat sini. Stop apa? Stop prophase 1. Stop at prophase 1. Kemudian dekat sini dia nak tunjukkan the multiplication, the proliferation phase. Dia kata sebab oogonium ni dia akan undergo mitosis untuk menghasilkan, menghasilkan producing. Keep on producing oogonium, okay? So dia daripada germ cells to keep on producing oogonium. Kemudian kita ada growth phase, right? Dia nak tunjukkan that the size increase, okay? Primary oocyte ni lebih besar daripada oogonium. Itu sebab dia tunjukkan growth phase. So you know things like that yang boleh menyenangkan dia untuk sekali dia tengok, okay, dia boleh ingat. Dia boleh ingat gambaran tu. Jadi dengan gambaran ini akan membolehkan dia untuk menulis pula semasa menjawab exam nanti. Alright? Okay, so those are the a few examples yang pelajar-pelajar saya dah pun buat, okay, di dalam G-Drawings. Alright? Okay, so untuk you all should be no problem lah daripada 90 orang pelajar, 95 orang pelajar ni ada a few students yang tak masuk Daripada 95 orang pelajar ini mesti you boleh menghasilkan sesuatu yang berbeza. Itu yang kita nak tengok dalam G-Drawings nanti. Alright? Okay? So dengan ini I challenge you all for 30 minutes buatkan satu lakaran
luar biasa yang you boleh ingat sampai bila-bila dan at the same time boleh menceritakan satu konsep yang betul, okay, dan kemudian you boleh presentkan dengan baik sekali. Alright, it's a challenge, you know. Do you accept my challenge? Do you accept my challenge? Yes. Yes, ma'am. Semangat sikit. 1, 2, go. Yeah, accept challenge. Yes, madam. Okay, right. So, saya rasa masing-masing boleh masuk ke dalam Google Classroom masing-masing dan masuk ke dalam kumpulan. So, kami akan memantau setiap